Kalis sembang, du-du-du, kalis sembang, kalis sembang, kalis sembang, du-du-du, du-du-du, du-du-du. Kali sembang kali ini ke udara lagi. Kalau kita tengok pasangan saya nampak memang bertukar-tukar. Kali ni orang viral sebab dia kata episod dia mesti viral. Welcome back. Suka tukar pasangan? Bukanlah suka tukar pasangan. Maksudnya saya Abadi Romeo ni macam ni. Sama-sama naik. Sifu. Okey, terima kasih kepada semua yang menonton siaran Kali Sembang hari ini. Dan hari ini sebenarnya kita segan silu nak jemput dia. Segan silu? Ini bukan soal wajah dia. Suara dia pun dah macam DJ radio dah kita dengar. Kita kalah hari ni. Kita kalah. Kena tapau. Lepas ni kalau dia bercakap, kita jahanam. Tapi boleh menuntut. Kita boleh menuntut nanti. Minta ijaz. Lepas ni kita akan bawakan seorang pemimpin yang akan bersama kita dalam rancangan Kali Sembang. Tapi sebelum tu Jack, Kali Sembang ni boleh cerita sikit. Hari ni kita nak Kali Sembang ni kena subscribe lah baru. Memanglah macam biasa. Untuk penonton-penonton Kali Sembang, jangan lupa ada butang merah dekat bawah tu. Orang boleh subscribe. Sebab apa? Hari ni episod yang ke-25. Banyaklah Diam tak diam. Tekan loceng. Ting tang. Subscribe sekarang. Subscribe di YouTube kami. Kalau nak tengok kalau malas tengok yang panjang-panjang, yang pendek-pendek pun ada juga dekat TikTok. Nak tengok TikTok. Cepat-cepat nak skip ni tengok TikTok. Biasa yang cepat ni Gen Z. Macam saya. Tak no Gen Z-nya. Jangan lama-lama. Okey, kita salah pandai. Cuba persilakan. Okey, hari ni kita nak bawakan seorang tokoh yang biasa dia sendiri akan perkenalkan diri dia. Dan bersama kita hari ini adalah seorang yang kita bawakan khas di studio kita, yang kita rasa ini adalah penampilan pertama dia dalam rancangan ini, dan kita harap banyak input-input yang akan kita kongsikan bersama. Betul. Saya dan Jack akan sehabis baik cuba nak korek-korek rahsia. Kita korek malam ni. Kita bakar-bakar dia sikit. Boleh bakar sikit? Boleh bakar dia. Dia tahan bakar punya. Layu dibakar tak hangus ni. Tak hangus. Dibakar tak hangus babe. Ilmu kena menuntut lagi. Banyak ilmu malam ni. Jadi Jack boleh jemput tetamu kita hari ni. Terima kasih. Yang Muhammad Datuk Amiza Abu Adam. Terima kasih kerana menjemput saya hari ni. Datuk dah lalah menjemput saya ni. Sebenarnya tu saya dah telefon awal episod. Datuk punya jadual busy tu. Cerita ni Datuk ni dah program ke berapa ni tu? Ini masuk ni yang ke-5. Nampak. Hari ni saja. Nampak. Tapi masih lagi ruang untuk kita. Alhamdulillah. Amin. Tapi janganlah mempersiakan ruang yang ada ini. Ayuh kita mulakan. Tapi janganlah berat-berat sangat. Kita cuba. Kita kenalkan dulu siapa Datuk. Mungkin Datuk boleh nak kongsi yang kita dari segi asal mana? Dulu waktu sekolah rendah tu di mana? Memang asal orang Pahang ke apa ke? Kita nak tahu juga tu. Masih banyak persoalan-persoalan yang diberikan. So nak kenalkan diri saya. Datuk Amiza bin Abu Adam, asal daripada Pedas Cemomoy. Orang kalau dengar Pedas Cemomoy dia pun gerun sebab nama dia Cemomoy. Memang tak ada dengar dalam kamus, tak ada. Awak cuba cari dalam kamus. Tak ada? Tak ada. Kalau tak ada, apa Cemomoy tu? Cemomoy ni kalau ChatGPT boleh. Ada dua. Salah satunya mungkin daripada penjanamaan orang asal. Orang asal tersebut. Dan juga ada beberapa cerita-cerita daripada zaman-zaman dulu kala lah. Ada cerita-cerita nak kata seram tak seram, tapi cerita tu membanggakan lah. Cik Momoy. Dia ada cik tu lah. Yang tu kita kena buat episod Cemomoy tu. So kena datang Cemomoy. Saya pernah pergi. Pernah pergi kan? InsyaAllah. Masih banyaklah Pak pergi. Kali ni pergi lebih memberikan makna yang lebih baik. Tapi saya dengar dekat Cemomoy dah banyak perubahan. Tapi yang tu kemudian kita nak tengok dulu. Childhood di mana? Live childhood dulu. Saya memang kita waktu itu memang start daripada awal daripada Cemomoy. Sekolah rendah Cemomoy. Lepas tu sekolah menengah Cemomoy. So Cemomoy ni adalah Felda ni memang kelapa sawit. Kalau Toreh, maksudnya kalau Toreh ni
Kelapa sawit. Keluar sawit. Kelapa sawit. Itu maksudnya orang Felda. Berminyak. Memang berminyak. Tapi bukan orang minyak lah. Sebab Felda ada sinonim dengan orang minyak. Betul. Waktu itu tahun 70. Satu ketiga. Tahun 70. Pernah ada dia. 75 80 tu waktu tu di Felda ni diserang oleh orang minyak. Itu. Tapi bukan di Cemomoy lah. Cemomoy pun termasuk. Ada. Tu orang Cemomoy mungkin tahu. Yang ni kita kena buat episod mistik. Tapi itu kena buat episod lain. Episod mistik nanti. Betul. Kena beritahu cerita-cerita Felda ni banyak cerita unik, cerita hantu, cerita mandi, banyak-banyak cerita. Okey, Dato' ni soalan cepuman lah. Kita bagi dulu. Waktu kecil-kecil dulu cerita dah hantu. Pernah jumpa hantu ke? Kalau tak jumpa hantu tak sah untuk Felda ni. Oh ya ke? Tanya orang Felda. Tanya orang Felda. Tapi dulu, bila rumah pun dia senyap, sunyi, elektrik tak ada, jalan pun waktu tu jalan merah, tanah merah. So gelap gulita malam, pukul 8 dah gelap gulita. So consider perkara-perkara yang aneh-aneh ni akan wujud waktu itu. Tahun 70-an lah, tahun 80 awal. Lepas pada tu Felda dah membangun, banyak-banyak perkara dah terang-derang. Ya, hantu pun pindah lah. Hantu pun dah takut pada manusia. Sebab manusia mereka main daripada hantu yang keluar. Hantu takut. Hantu takut. Itu. Jauh betul kita pergi. Jauh. Nak kenalkan dia. Di kampung lah. Amiza. Orang panggil ke orang panggil Miza ke? Nama manja-manja dia nak tahu juga nama manja tu. Nama manja sebenarnya orang panggil Uda. Sebab anak ketiga. Anak ketiga Uda. Sebab kalau ketiga nampak tak okey. Dia okey kan. Anak satu faham first. Anak satu faham first. Tapi saya anak ketiga. Anak ketiga daripada 7 adik-beradik dan alhamdulillah semuanya arwah halung sampai ke akhirnya dia terlibatlah antara NGO dan juga politik. Keluarga tu keluarga politik dan keluarga NGO aktif. Daripada keseluruhan. Nak terangkan tu memang banyak. Betul. Okey Tok, lepas habis sekolah menengah merantau ke mana Tok? Kamu belajar saya mana? Pergi ke Kuala Lumpur. Okey. Kuala Lumpur dan masa itu belajar last sampai ke USM. Kemudiannya dalam semasa kita punya pembelajaran habis tu kerja awalnya kerja bank. Kerja bank? Kerja bank. Muka ni muka bank, muka kira duit dulu. Pulus. Biasa tengok duit. Jarang tengok duit tu. Dia kira duit orang. Duit orang. Tak apa, dia kira duit orang lah. Okey, tapi alhamdulillah lepas kerja bank dan dipanggil oleh salah seorang politician untuk bantu syarikat mereka. Mereka menjaga untuk audit firm dan 14 company kita jagalah. Jaga accountan dia apa semua. Itu antara kita punya gerak kerja. Dan lepas pada tu dah bergiat pula dengan NGO. Semasa bekerja tu kita bergiat dengan NGO lah. NGO yang saya masuk tu NGO Felda. Kemudian dia masuk Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Waktu tu berada di Selangor waktu tu. Waktu mula Felda ni paling tu kita kena hijrah. Betul. Waktu itu peluang pekerjaan belum lagi wujud sampai macam sekarang. Dulu peluang pekerjaan tu sangat mengecil. Berbeza dengan hari ni. Sebab itu perpindahan saya ke Selangor dulu. Tengok tu. Bila agaknya terusik di hati Tok ni nak menceburkan diri melangkah ke dunia politik? Orang ajak ke memang ada kesedaran sendiri ke? Saya ingat cuy hati nak apa tadi? Saya pun jadi tiba-tiba saya macam seram. Soalan seram lagi. Soalan seram ke soalan ni nak menangis. Tapi dia semenjak bila dia masuk NGO, NGO tu, bila masuk NGO dari segi Majlis Belia Felda Malaysia, dia ada bila kita buat NGO ni dia ada kekangan. Contohnya dia kalau jaga Felda, skill dia hanya boleh suara tu tak sampai ke tahap yang paling tinggi. So biasa NGO ni akan satu tahap yang sampai contohlah kita pergi ke EXCO, hanya EXCO. Tapi apabila kita masuk dalam bidang politik, kita terjah ke dalam politik, dia boleh lebih daripada itu. Untuk membantu masyarakat, NGO ni kalau contoh kita membantu rakyat Felda saja. So bagaimana pula orang kampung semua. So sebab itu waktu itu apabila kita berminat di dalam NGO ni, bermula dengan Felda, NGO Felda, kita beralih pula kepada politik. Dan saya menampak waktu itu memang tidak lain tidak bukan, memang UMNO sahaja di hati saya. Banyak orang Felda, jiran saya, belah kanan, belah kiri, depan, belakang, semua menyatakan UMNO lah yang terbaik. Tidak ada parti lain waktu itu. Saya rasa dulu kini dah samanya memang itulah parti untuk di dalam Felda. Sebab itu UMNO dan juga Felda sinonim, tidak boleh dipisahkan. Betul. Sebab kemunculan Felda daripada UMNO. Dan UMNO juga membentulkan, membina Felda, menjadikan Felda. Sebab itu waktu itu
Saya berada di MBFM, Majlis Belia Felda Malaysia. Terus masuk dengan UMNO. Tidak boleh lagi. Okey, lepas terus masuk UMNO tu, jawatan apa dulu? Kalau Datuk ingat lagi, jawatan apa yang disandang? Saya waktu ni nak cerita dia politik ni, kadang-kadang orang marah juga. Pertamanya, saya ni bukannya terus berkhidmat politik di Pahang. Saya dipinjamkan, perkataan pinjam lah ya. Pinjam. Kan katakan marah dia orang kan. Saya dipinjamkan di Selangor dahulu, Shah Alam. So position saya waktu tu Ketua Perangan Pemuda UMNO bahagian. Ketua Perangan lah. Ketua Perangan. Banyaklah perkara-perkara yang telah pun pengalaman di Selangor dan berkhidmat. Sebelum tu, sebelum Ketua Perangan tu, saya memegang portfolio siswa Biro Ekonomi Pemuda UMNO Malaysia. Waktu tu bercimpung dengan PWTC lah. Selepas itu dia assign pula ke Ketua Perangan UMNO, Pemuda UMNO bahagian Shah Alam. So waktu itu dah start bercimpung dalam politik secara serius lah. Kalau SU Biro Ekonomi Pemuda UMNO Malaysia, kita jaga portfolio menyeluruh pada asas, pada atas. Tapi bila saya masuk di bahagian pertama tu secara terus di Shah Alam baru kita dapat mengasai daripada flow dia. You kena tahu politik ni dia kena start pada bawah dulu lah. Kena start pada bawah. Kena start jadi ketua pemuda, tu cawangan dulu, baru sampailah tahap you akan sampai tahap tu. Proses tu kena melalui. Kalau orang kata Datuk ni calon parachute zaman masa pilihan raya, tak betul lah. Tak betul. Itu biasa orang politik. Mantaklah ni parti sebelah ni kan. Dia sibuk je mengata je padahal dia tak tahu pun cerita. Dia pun lagi teruk. Teruk betul dia orang ni. Teruk betul. Tak mana-mana. Tak. Duduk di Perak. Ya. Jadi ahli parlimen dia ada. Ya. Apa kena guna? Apa? Langsung tak faham. Macam marah betul dia. Macam marah betul. Nampak marah tu Awal nak bakar ni. Awal lagi. Sabar. Jadi kita dah tahu maksudnya Datuk bukanlah terus dapat naik atas, tidak. Flow tu kena ada. Jadi adik-adik Gen Z semua kena tahu semua start dari bawah. Kena berasa angkat kursi tu dulu. Barulah duduk di atas. Kena belajar. Kena belajar betul tak? Setuju. Tapi yang penting dia kena faham. Kena faham. Tak faham juga macam saya tu niat tu nak membantu masyarakat. Daripada NGO. NGO ni ada limit, dia panggil limit. Perkhidmatan kita pun limit, suara kita pun limit. Bila masuk politik, suara kita akan jadi besar. Dan juga gagasan tu lagi besar. So itu ramainya NGO ni akan berhijrah masuk politik sebab atas dasar kita ingin membantu masyarakat secara lebih direct lah. Itu lebih baik. Melalui parti, saya rasa lebih baik sebab kalau tengok hari ni sampai sekarang pun UMNO je lah, naik turun flat ke apartment, pergi rumah teres ke rumah terbakar apa semua UMNO je. Semua UMNO, yang payah semua UMNO. Dia tunggu bawah claim je. Saya itu. Jangan marah. Marah saya dah tu. Jangan kalis. Jangan kalis. Okey. Kita rasanya boleh kita ke next step. Boleh. Next step. Sahabat tadi Datuk dengar cerita pasal Felda. Sekarang sebab sebenarnya saya nak buat pengumuman rasmi lah. Amin. Nak kahwin ni tidaklah. Saya takut ni. Berani? Tak, saya tak berani. Saya pun nak Felda. Welcome to the group. Awak seorang je belum? Saya pun ada pengakuan malam ni. Saya kawan dengan anak Felda. Itu je. Sia-sia statement tu. Okey. Teruskan. Sebenarnya saya selaku anak Felda dan mungkin saya ada sedikit berkongsi perasaan, berkongsi pengalaman, mungkin berkongsi bau sawit yang sama, ladang yang sama dan sebagainya. Dan saya pun melihat Felda ni dia telah melalui beberapa fasa sejak penubuhan di tahun 1996. Dan ketika tu tentunya semua sedia maklum, tujuan utama ni adalah untuk mengeluarkan orang-orang Melayu daripada kepompong kemiskinan dan berjaya meningkatkan taraf hidup dan sebagainya lah sehingga kini. So kita bercakap tentang generasi pertama. Saya nak tanya pendapat Datuk, setelah Felda berjaya mencapai matlamat pada generasi pertama, apakah generasi kedua dan generasi ketiga ini tidak termasuk dalam matlamat Felda dan sebagainya? Kerana kita lihat ketika ini Felda sudah tidak dilihat mampu untuk menggerakkan secara 100% bagaimana awalnya penubuhan Felda itu sendiri terhadap peranan memajukan masyarakat atau generasi pertama Felda.
Maknanya kedua ketiga ni sebenarnya bukan kalau kita tanya pegawai Felda, dia kata matlamat Felda sebenarnya dah capai. Generasi pertama sudah berjaya memiliki tanah, keluar dari kemiskinan. Jadi generasi kedua ketiga ni, apakah mereka ni perlu ada sikap mandiri dan sebagainya? Mungkin Datuk ada pandangan. Satu persoalan yang memang dimain di bibir-bibir masyarakat di luar sana. Ya, banyak generasi membincangkan perkara ini. Waktu terwujudnya MBFM, Majlis Belia Felda Malaysia, wujudnya kami anak Felda KAF Malaysia, dan wujudnya Persatuan Mahasiswa Anak Felda. Semua ini wujud atas dasar apa? Atas dasar selepas sahaja apa yang telah dilaksanakan oleh Felda sebelum ini. Sebab itu Felda, kita nak memetik daripada ucapan daripada Datuk Seri Pengurusi kita, Datuk Seri Ahmad Sabri Cik. Felda ni dia ada 3 tungku. Kalau kita buat kedui kahwin, mesti ada tak nak nasi dia panggil. Kalau nak nasi mesti ada tungku tu, mesti ada 3. Kalau 2 dia tempang. Betul. Dia jatuh. Betul. So kalau ada 4 lebih-lebih sangat sombong masak nasi macam tu. So baiklah 3. Tungku yang pertama adalah Felda sendiri. Felda yang diuruskan oleh pengurusnya, segalanya tu Felda sendiri. Tungku yang pertama. Tungku yang kedua adalah kerajaan. Kerajaan, maksudnya kerajaan yang akan membina, membuat dasar, memastikan Feldanya kelangsungan sampai ke tahap mana. Dan ketiga adalah peneroka. So tungku tu telah dibina sejak awal tahun 1956 lagi. Tungku tu telah berjaya memasakkan nasi untuk bagi makan lebih kurang, kalau di Felda Pahang ni ada 119 rancangan Felda. Kita ada 43,957 ketua isi keluarga. Kalau dikira-kira dicapuan, kita ada lebih kurang 300,000 anak proker. 300,000. Kalau kira pula menantunya, cucunya sebenarnya, sudah menghampiri 700,000 di Pahang saja. Menghampiri. Sebab itu kalau kita lihat perkara ini, Felda buat tahun 1996 untuk mak bapak kita. Generasi waktu itu, Felda tidak meletakkan sebagai satu titik permulaan. Sebab waktu itu, waktu akta JSA, dia panggil akta ni, Akta Ketuhanan Negara JSA ni, dia melancarkan untuk membasmi kemiskinan yang awal. Termasuklah di Felda Pahang ni adalah Bilut segalanya. Khusus untuk generasi yang pertama. Waktu itu. Dan hari ini apabila perkara itu telah berlaku, telah pun dibincangkan, dan wujudnya NGO macam saya kata lah, wujudnya Majlis Belia Felda, KAF dan juga Persada ini, mereka ini menjadi salah satu suara untuk kita menjadikan sebagai generasi ini dapat dilihat dan juga dibantu oleh Felda sendiri. Sebab itu hari ini wujudlah dipanggil generasi kedua Felda dan ke atas lah. 2, 3, 4, 5 sampai kalau Felda Lurah Bilut tu dah generasi ke-5, ke-6 contohnya. Kalau Felda di saya tu dah mereka ke-4, generasi ke-4. So hari inilah, dan juga saya dapat lihat bila saya dah perkenan oleh kepada daripada ketuanku dan juga dibawa oleh ataupun dipercayai oleh dicadangkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Raja memegang portfolio Felda. Saya punya objektif yang pertama adalah untuk membantu generasi. Sebab yang seperti Biden cakap tadi, peneroka telah pun dijaga. Dah ada tungku dah pun. Dia dah masak dah. Dia dah masak dan hanya tinggal 30% lebih kurang. Di peneroka di seluruh Pahang ni hanya tinggal 30% saja. So baki itu adalah generasi Felda. So hari ini sebab itu kita wujudnya Yang Amat Berhormat Datuk Seri Raja, kita umumkan banyak perkara-perkara inisiatif untuk generasi Felda. Peneroka biarlah, peneroka Felda dah jaga dah. Income sekarang hari ni lebat lah income ni. Yang beritahu dia income kita berapa. Dia nak tengok kita rasa rugi pula tak. Contohlah orang Felda nya income hari ni dahsyat. Maksudnya dahsyat gaji dengan malas je lah. Faham. So bila kita dapat ke itu, peneroka kita dah jaga, pendapatan dia dah jaga di segi rumahnya, di segi infranya, dan hari ini Kerajaan Negeri Pahang memang bersangat komited kita jaga generasi. Waktu wujudlah, iaitu wujudnya Sekretariat Muafakat Felda tersebut, semata-mata yang paling kita nak jaga adalah generasi ini. Ini yang kalau kita nak umumkan nanti, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Raja dah umumkan dah pembangunan STRF, kita dah umumkan pembangunan usahawan Felda, dah banyak perkara-perkara yang memang fokus sebenarnya kepada generasi peneroka. Generasi peneroka ataupun anak-anak kepada peneroka, termasuk cucu, cicit, menantu, semua jaga. So ini inisiatif Kerajaan Negeri Pahang. Saya melihatkan bahawasanya inilah sebagai pemangkin. Dan inilah yang kita nak beritahu pada masyarakat di luar. Kita kena ucapkan terima kasih lah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Raja Menteri Besar, kerana dia faham
dan dia merasai nadi denyut anak proker ni. Yang berada di luar sana mungkin dia tak faham, tapi hari ni kalau kita dapat sebarkan kepada mereka ni bahawasanya sudah lihat banyak perkara dah kita buat di FEDA melalui kerajaan negeri Pahang. Berbeza dengan negeri-negeri yang lain lah. Kita dah fokuskan ada beberapa. Berbeza maksudnya? Berbeza. Sangat beza. In fact, baru ni Negeri Sembilan, negeri-negeri lain, saya tak sebut negeri lain lah. Betul. Semua negeri tu nak bincang, nak bertemu macam mana Pahang buat. Tu cakap, saya senang cakap, Pahang first. Sekata mau buka FEDA, bermulanya dari negeri Pahang. Okey. Itu beza dia. Kita nanti kita pergi. Belum lagi. Tengok dia cepat. Awak cepat masuk. Cepat Aduh. Tapi saya nak tertarik, saya merujuk kepada kenyataan yang Datuk nyatakan tadi tentang ada akta JSA 1960 yang bagi generasi kedua sebenarnya kita tengok akta ni sangat mengekang. Mengekang. Ada kekangan yang sentiasa ditimbulkan oleh terutama generasi kedua Felda dan Datuk sendiri memfaham keadaan tu. Jadi saya apa yang saya nak timbulkan ialah antara permasalahan utama dia di Felda-Felda ni ialah tentu sekali perumahan generasi kedua. Tapi Datuk Cik dah sebut tadi dan Datuk dah ulang di Dewan Undangan Negeri tentang perancangan tentang perumahan generasi kedua Felda. Dan bantuan-bantuan untuk generasi kedua bentuk perumahan ni sebenarnya tidak sama macam mana kita Felda bantu generasi pertama. Soalan saya yang menjadi pelik, yang menjadi banyak pertanyaan di kalangan golongan generasi kedua anak Felda ni ialah betapa susahnya kalau dia orang membina rumah sendiri pun, ditapak sendiri pun, tetapi nak dapatkan bekalan air api tu nampak ada kekangan yang nampak tak diselesaikan sejak sekian lama. Padahal mereka ni sebenarnya pengundi tu. Pengundi yang sangat setia. Saya kira Datuk sendiri memahami realiti ni dan mereka ini ada yang berniaga dan sebagainya, yang mempunyai pengaruh dan sebagainya. Dan kadang-kadang mempunyai bakat untuk berniaga, tapi untuk apa kata orang tu nak expand perniagaan, nak buat kedai di tanah sendiri pun, nak masuk api pun susah, air pun susah. Mungkin Datuk ada cadangan ataupun pandangan tentang akta JSA. Sebab itu saya nak balik pada realitan saya duduk dalam NGO dulu. MBFM, Kabinet Felda, suara kita bercakap mengenai benda yang sama. Dahulu kita bercakap mengenai generasi Felda ni perlu dilihat, perlu dipantau, perlu dibantu. Termasuk yang penyambungan elektrik dan juga air ni. Saya rasa dari segi akta ini dia mengekang. Itu saya setuju mengekang ni. Sebab itu dahulu saya pun bersama-sama dengan rakan-rakan kita di Felda ni, kita panjat Felda tu. Bukan kita panjat biasa ni, kita naik tangga ke tingkat 27. Tingkat 32, tingkat 37. Sebab apa? Kita nak memastikan bahawa anak Felda ni dijaga termasuk yang apa yang berlaku. Dia bagi masa pendek waktu tu sampai 2023, 31 Disember 2023 bagi laluan kebenaran. Sebab itu tutup. 2024. Macam floodgate. Macam kejap buka je tutup. Ni kesilapan Felda. Saya akui. Ini pentadbiran ini kita perlu membetulkan. Kita tak boleh nafikan. Ini bukanlah kata kesilapan secara total. Sebab berbalik pada akta JSA, akta berkelompok, dia tidak boleh buat waktu itu. Sebab itu kata balik pada kanun tanah negara JSA tadi. Bahawasanya dalam satu lot rumah tidak boleh buat rumah yang kedua. Waktu sekarang ni sampai hari ini. Sebab itu kebenaran tu tidak boleh dibuat berdasarkan akta tersebut. Dahulu beri kebenaran sebab memang rumutan dan juga orang nak minta terlalu banyak. Tapi apabila dikembalikan balik dari segi prosedur yang telah ada berada di dalam JSA, memang tidak dibenarkan kerana secara dia akan ada satu susul galur untuk melaksanakan perumahan-perumahan yang telah pun secara berkelompok ini. Tapi namun sebab itu yang bezanya. Kerajaan negeri Pahang ini kita tengah menggesa ni. Akta Parlimen JSA nak bentangkan mungkin tahun 2026 ataupun 2027 lah saya cakap. Tapi di Kerajaan Negeri Pahang, kita ni anak proker. Takkanlah kita nak dengar saja, takkan kita nak tengok saja. Kita mesti memperjuangkan. Terima kasih lah. At least hari ni kita nak cakap. Jangan cakap sebenarnya orang sana yang perjuangkan. Ni kerajaan negeri. Kerajaan kita, Barisan Nasional kita ni, kerajaan perpaduan ni yang akan membawa unsur tergempar ni. Saya nak suruh beritahu dengan Felda, bagaimana kita boleh selesaikan orang-orang ni. Rumah dah siap, nak duduk macam mana?
Kena fikir, kita ni pun rakyat, saya pun orang Felda. Tengok kawan-kawan kita dah buat rumah, mungkin habis 100,000, 200,000, elektrik tak sambung. Tidur pakai rumah bergelap. Allah. Memanglah bagus rumah bergelap, tapi sampai ke bila? Contoh. Tapi sampai bila? Dan ini sedang diperjuangkan. Ya. Saya telah pun membawa perkara ini ke peringkat JKPP, dia panggilnya JKPP, untuk dia buat penilaian sementara. Dan saya pun telah membawa perkara ini kepada pengetahuan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Sebagai Menteri yang bertanggungjawab menjaga urusan-urusan Felda ini, iaitu Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dan juga sebab Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita selalu memastikan kalau boleh bagikan rakyat ni keselesaan. Dah ada rumah, bagaimana elektrik dan air. Ini saya nak cakap pada hari ni. Ingat kita kerajaan tak kita buat. Kita nak benda tu supaya elektrik dan juga air kita mesti masukkan. Ini sebenarnya objektif kita. Sebab kenapa berhenti sekejap boleh sambung, berhenti sekejap sambung. Tak boleh. Ada timeline tu. Ya, dulu kata 23, 31 Disember stop. Itu sambung balik. Saya tak. So kali ni kita tengah berbincang dengan Felda supaya ambil lah benda ni, ambil secara serius, supaya generasi anak proker ni dapat kita berjaga. Maksudnya elektrik dan juga air ni bagilah satu perkara yang dia panggil kesimpulan yang cukup baik, memuaskan hatinya, dan mengikutlah tata kelola lah. Jangan buat rumah tepi ladang, dalam ladang, tak boleh lah. Tak boleh. Contoh, kalau buat sekarang ni bagilah sedikit kelonggaran macam mana. Itu sedang kita perhalusi bersama dengan Felda untuk mereka memberikan kata putus pada pihak kerajaan negeri. Ini antara perjuangan. Perjuangan yang sedang diusahakan lah kepada Felda. Sebenarnya kita harap Datuk Hamizah akan perjuangkan. Sebab saya fikir ni macam timing bomb. Sebab saya dulu lagi, saya ingat bukan perkara baru, dan rakan-rakan saya yang di Felda pun ramai minta kalau dapat jumpa Datuk Hamizah, tolong sampaikan. Dapat jumpa Datuk Hamizah, tolong sampaikan. Jadi saya malam ni patut jadi host malam ni. Saya sebagai messenger. Tapi cakap saya tak cakap. Betul. Tapi saya dah cakap, dan cakap isu ini adalah timing bomb kepada kepimpinan setempat supaya sentiasa bergerak untuk insya-Allah. Tapi kita percaya, Kali Sembang percaya Datuk dengan kerajaan Jepun akan jumpa titik notah masalah ini. Insya-Allah. Kita sedang usahakan habis-habisan. Kita sebab rakyat ini adalah keutamaan kita. Keselesaan rakyat adalah keutamaan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Raja. Iaitu penempatan dan juga makanan. Jangan putus makanan, jangan tak ada tempat tinggal. Ini Yang Amat Berhormat Datuk Seri Raja selalu pesan kepada seluruh kepimpinan negeri. Pastikan mereka ni dapat segalanya. InsyaAllah bantu semaksimal yang boleh. Ni niat Yang Amat Berhormat Datuk Seri Raja. Betul, pound first. Okey Dok, tadi sebab Datuk tadi dah terlajak lagi, kita break sikit. Lajak sikit, okey. Okey, di mana ni? Kita break tadi, kita break. Saya tunggu soalan peluru saya ni. Habis. Sebab Felda tak habis tu. Tengok baju tu. Sebab saya pertama bila saya bukanlah nak cakap banyak, saya cuma nak beritahu tu, saya WSL. Saya minta. Saya tak ada baju, tak boleh kerja. Buat masa ni habis pula stok. Apa saya tunggu next punya. Okey, kebetulan YB Datuk pun pakai baju Muafakat Felda. Datuk tadi tersebut juga pasal Muafakat Felda. Kita nak tanya YB Datuk. Apa? Kenapa ditubuhkan sekretariat Muafakat Felda ni? Selama ni orang Felda tak muafakat ke? Saya nak tanya. Selama ni dah tubuh bertahun-tahun, kita tak muafakat ke macam mana? So mungkin ada kena bagi clear ni, bagi pencerahan ni. Terima kasih persoalan tu. Dan dia panggil sekretariat Muafakat Felda ni ditubuhkan, betul cakap tadi, saya nak recap balik statement saya, iaitu untuk melihat generasi ni. Peroka dah ada 3 tunggu tadi. Betul. Dia dah ada 3 tunggu, mungkin Felda akan jaga mereka ayanda-ayanda kita ni. Bonda kita dah pun dijaga rapi. Betul. Oleh Felda tu sendiri. Tapi namun generasi tu, so generasi pemuda generasi ni perlu ada satu jawatan kuasa, dan tu di Pahang ni kita rubuhkan sekretariat Muafakat Felda ni untuk mengambil semua isu. Banyak dah isu kita selesai. Kita nak beritahu ni mungkin 15 muka surat, mungkin 18 muka surat kita selesaikan sebenarnya. Tapi kita tak umum pada orang luar. Kita beritahu sebab dia orang datang ni direct melalui WhatsApp, melalui pegawai, melalui pengurus. So kita akan angkat menyelesaikan masalah-masalah isu dia. Isu contoh isu baja, isu browning. Itu pun kerajaan negeri boleh selesaikan. Bayangkan. Itu sepatut isu orang lain. Tapi disebabkan sekretariat Muafakat Felda ni boleh mengambil perkara itu, dan kita ada dalam sekretariat Muafakat Felda ada jawatan kuasa tu yang kita datang khas kepada Felda. Dia bersama dengan kita. Sebelum ni Felda, kerajaan negeri. Hari ini kerajaan negeri dan juga Felda bersama. Kita nak selesaikan masalah peroka
broker dia tak tahu siapa pun. Dia tahu kalau ni dia komplain je. YB mana? Komplain. I don't care dia kata. You kena buat kerja contoh. So hari ni alhamdulillah sekretariat tu dikumpul seluruh kepimpinan broker, seluruh kepimpinan Felda. Dalam tu dah ada sekretariat untuk menyelesaikan isu-isu yang berbangkit. Alhamdulillah. Saya dapat lihat beberapa isu-isu yang telah dibangkitkan dalam dewan, sidang dewan, kita dapat selesaikan. Alhamdulillah. Hari ini bincang, esok dah dapat keputusan. Contoh. Inilah cara perkara-perkara yang terbaik. Sebab itu, bila wujudnya sekretariat, kita jalan tu berfokus. Dah ada minit, dah ada gerak kerja yang tersusun, yang rapi dan boleh kita terus kepada golongan sasar. Yang itu antaranya generasi yang boleh membantu pembangunan termasuklah pembangunan ekonominya, pembangunan perumahan dan juga segalanya dapat kita melihat secara total daripada itu tersebutlah, insya-Allah. Betul lah. Perubahan dia banyaklah. Kluster pendidikan ada dan sekretariat ni ada. Kita touch kepada anak-anak murid yang nak belajar ni, yang form 5, kita buat tambahan education dia orang secara berbentuk ilmiah ni kita buat. Mengenai ekonomi kita buat. Jadi sekretariat mau buka faedah. Sukan pun kita buat. Tapi ada yang berskala kecil, ada yang berskala besar. Kalau saya nak sebut antara terbaru, minta maaf kalau terlajak ni. Kalau terlajak 3 hari bos. Okey, 3 hari bos tak ada. Ada kelapa kemakan terpulang. Kita dah buat jelajah dah pun. Sampai dia dah 11 don dipanggil. Kita dah buat jelajah, dipanggil jelajah Muafakat Felda. 11 don dan kita dah pergi, kita bawa doktor datang ke rumah orang broker ni. Biasa kita nak sakit kita jumpa doktor kan? Betul. Hari ni doktor datang ke rumah. Heret doktor. Heret doktor tu. Saya takut jauh tutup pula pintu dari dalam. Doktor tu sampai macam-macam. Doktor handsome ada, doktor cantik ada. Semua ada. Jaga diri Tapi bila datang ke Felda, kita jumpa mak ayahnya, jumpa anak-anak yang sakit, ada OKU. Doktor datang dan buat lihat bagaimana proses perubatan. Kita bawa ke dalam Felda. Ni satu unit biasa orang kita berkunjung ke doktor, hari doktor datang ke rumah. Dia dipanggil jelajah klinik Tok Wan. Alhamdulillah. Itu antara salah satu. Itu salah satu. Kita nak membantu dari segi di kluster kesihatan. Kita bawa begitu kluster kesihatan. Ada yang mungkin warga mas yang dapat pride kasih makmur. Kad kasih makmur yang tidak digunakan. Sebab apa? Mungkin pengangkutan dia problem, anak dia mungkin tak ada kat rumah. Mungkinlah ada banyak kekurangan untuk dia pergi ke hospital. Macam outreach. Kita pergi. Kita bawa doktor. Bawa segala ubat. Satu van. Allahu Akbar. Masya Allah. Kalau boleh nak buat klinik tu. Tapi alhamdulillah dalam van tu penuh ubat, ada susu, pampers. Saya ramai nak buat sakit lagi. Jadi penerimaan Datuk macam ni untuk penduduk Felda ni bila tengok program ni doktor sampai rumah. Ada yang saya dapat jumpa tu dia menangis. Ada Ada pakcik seorang dua dengan makcik tu, dia kata menangis. Dia cakap, kenapa pakcik menangis? Dia kata macam sebab. Kenapa? Dia nampak stiker je Tok Wan tu. Tapi dia ibarat macam MB datang rumah dia. Sebab van tu masuk betul-betul depan. Ada logo, ada gambar Tok Wan. So tu kita sampaikan salam Menteri Besar kepada dia. Lepas tu ada sedikit sumbangan. Lepas tu doktor pula check dia apa semua kesihatan dia, segala total check. Dia rasa macam ya Allah, dia punya syukur. Syukurnya kerajaan negeri doktor datang rumah, dia kata Allah tak pernah dia rasa sebegitu. Dan dia call anak dia. Beritahu, ni datang orang-orang MB sampai ni, walaupun gambar dia. MB, ubat MB je sampai. Tapi kau nanti jangan lupa. Jangan lupa. MB sampai kurang tak sampai rumah. MB sampai ke rumah dah ni kata dia. Jangan bayangkan. Bermaksud touch tu kita dapat anak proker ni dapat merasai. Betul. Wow, dahsyat kerajaan ni Pang. Memang betul-betul Pang first. Dan itu saya nak beritahu, itu the first buat dan diciplak lah, ditiru oleh beberapa negeri. Ada negeri mana. Tapi benda baik tak ada masalah dia ambil. Kita tak apa, benda yang baik ni terus kan. Ini kita dapat pahala. Betul. Kerajaan negeri dapat pahala berkongsi cara. Ini kita apa nak hiraukan, berkongsi. Tak ada masalah. Saya punya peluru dah menggelupur-gelupur hari tu. Satu lagi. Ada lagi? Satu lagi sebab dah habis. Kalau nak korap dua je, saya pergi minum dulu. Ini anak Felda. Kita bagi laluan, anak Felda akan bagi laluan. Sama-sama naik. Sama kita tadi. Kita tukar. Lain. Okey. Saya tertarik tadi pasal cerita pasal outreach pergi ke rumah-rumah di kawasan Felda memberi bantuan kesihatan, kluster kesihatan melalui atau tubuhnya melalui sekretariat anak Felda tadi kan. Muafakat Felda tadi. Betul. Sebenarnya kita bercakap tentang soal budi dan jasa ni tu.
Kita soal cakap tentang budi dan jasa, slogan-slogan mungkin Felda juga ada saya pernah lihat, dan sekarang pun saya rasa ada lagi macam dia tulis slogan bakti disemai budi dituai, dan ini boleh kita lihat di kawasan-kawasan Felda banyak ada slogan-slogan sebegini. Betul. So tapi kalau kita lihat mutakhir ini selepas PRU ke-12, ke-13, ke-14, dan kita lihat sokongan masyarakat Felda khususnya ada penurunan merosot. Kita cakap kita kena berlapang dada merosot. Dan kalau Datuk boleh kongsikan, adakah masih relevan lagi soal jasa dan bakti ini kita sampaikan kepada rakyat bahawa kerajaan telah memberikan segalanya untuk rakyat. Kerajaan telah cuba menunaikan tanggungjawabnya. Kita telah banyak berjasa kepada rakyat dan sebagainya. Mungkin Datuk ada nak berkongsi pandangan tentang jasa dan bakti ini dari segi huraian Datuk sendiri, supaya kita dapat berkongsi bersama tentang jasa dan bakti ini dari segi sokongan dan sebagainya. Ya. Persoalan ni memang kita fikirkan bahawa saja kenapa betullah kita kena perlu berlapang dada, dan kenapa dan mengapa, di mana, siapa, bermaksud semua persoalan telah kita rungkaikan. Kenapa Felda ini dahulu sebagai kubu kuat dipanggil lah. Seluruh warga Felda ini setia dengan Barisan Nasional, dipanggil Barisan Nasional, parti kita yang cukup keramat ini. Dan saya melihat sebenarnya perkara ini telah diomokkan. Parti pembangkang ni diomokkan. Diomokkan bahawasanya begitu begini, begitu ni. Fitnah yang terlalu banyak, persepsi yang buruk dilemparkan terlalu banyak. Betul. Orang ni kalau hari-hari lah kita duk minum, hari-hari makan, seronok lah. Gemuk lah badan kita. Macam saya lah, makan tambah-tambah naik dah ni badan. Contohnya nak kena kurangkan badan. Contoh. Belum lagi. Persepsi itu ditanam. Dia melekatkan di kepala. Ini kerja-kerja fitnah pembangkang ni. Masuknya parti. Boleh sebut parti itu. Boleh. Parti PAS ni contoh. Betul. Datang ke kawasan-kawasan. Contoh dia datang ke saya. Dulu tu kita ada perlu lebih tajam lagi ni. Dia tuduh gitu, gini gitu. Tapi sebenarnya dia ni banyak yang menipu. Dia tidak berdiri dengan kaki yang sendiri. Dia tak ada fakta yang jelas. Kemudiannya persepsi ini yang ditanamkan, persepsi ini. Saya risau ini akan merosakkan masyarakat Malaysia. Bagi kita lihat di negara yang lain. Cara mereka ni akan merosakkan negara. Sebab itu contohnya akidah orang kita hari ini. Betul. Bagaimana contoh, saya nak ambil satu contoh yang kita agak gusar. Orang kafir membaca Al-Quran dan mengeluarkan hadis lah contohnya. Membaca Al-Quran dan juga hadis. Betul. Sekejap kata boleh. Hari ni buka kitab boleh, esok buka kitab tak boleh dah. Macam biskut lah. Contoh. Ini akan menjadi khilaf kepada anak-anak generasi yang akan datang. Betul, setuju. Kalau kita buat hari ini, masyarakat yang akan datang apa macam ni? Masyarakat anak-anak kita ni. Macam kita mungkin alhamdulillah buat kita akan mengkaji Al-Quran apa semua. Bagaimana anak-anak kita nanti? Generasi yang akan datang akan rosak sebab perangai malaon teruk begini-begini ni. Fitnahnya, fatwanya akan berubah-ubah. Betul. Ini yang berlaku PRU, keborosotan yang kita dapat lihat bermula 12, 13, 14 ni adalah dia punya analisis persepsi yang negatif dia tabur kepada kita. Tabur kan. Orang pun dah dengar macam betul. Padahal tak betul. Saya nak beritahu, mak kongsi. Tapi ni ialah cerita biasa. Contoh. Apa yang dilakukan oleh pihak PAS lah. Datang ke kawasan orang. Lalu fitnah. Katakan dia ni berjanji, dia ni tak buat kerja. Tapi dia datang kawasan orang. Itu yang pelik. Tempat dia tu tak selesai lagi. Dia nak ngata orang tapi tempat dia pun tak selesai lagi. Betul juga ya. Kawasan dia. Betul. Dia sibuk pergi jumpa orang sana lah, pergi jumpa orang sini. Betul. Lalu tu tabur fitnah. Betul. Yang sekarang dia katanya UMNO dengan DAP. Saya nak beritahu.
Kita UMNO ni bukan dengan DAP. Oh, bukan? Kita dengan Pakatan Harapan. Nampak? Kita bukan dengan DAP. Lajak. Tak sebab tanya. Tak apa, bagi clear terus. Minta maaf, terlajak pula ya. Tak apa. Tapi betul. Tapi sebab kita bukan dengan DAP saja. Kita ada Pakatan Harapan, kita ada Amanah, kita ada PKR, segalanya, JRS semua ada. Kita bermusyawarah macam dulu. Barisan Nasional semua ada, MCA ya, ada segalanya. Dan dahulu mereka Barisan Alternatif bersama dengan DAP juga. So ni dia claim persepsi pula, kita AMDAP. Apanya? Dia dulu sedap, kita tak sedap. Macam mana bezanya? Pas sedap. Ini masalah mereka ni menanam persepsi yang negatif terhadap masyarakat. Rosaknya bangsa dan juga agama kita kerana mereka. Saya boleh beritahu mereka ni, mereka membuatkan kilah kepada masyarakat. Dia boleh merosakkan akidah orang Islam di Malaysia ni. Pas berhati-hati. Kalau nak keluarkan fatwa, mengeluarkan statement, nak menuduh orang kafir, nak menuduh orang begitu begini, tolong rujuk Al-Quran. Itu yang paling penting. Tak boleh buat main. Kita Barisan Nasional ni, UMNO, kita jalan sebab itu dah kalau ikut sunnah Rasulullah. Ekonomi itu kita kena jalan macam itulah. Janganlah marah kalau orang UMNO kaya ke, orang UMNO kaya ke. Apa nak marah? Bangsa lain pun kaya juga. Kenapa kalau nampak orang Melayu kaya, ni teruk ni. Ni kaya jual teruk. ni lah tu. Ni persepsi. Kalau kita lihat, nampak? Orang Melayu kalau kaya, kita pandang negatif. Tapi kalau bangsa lain, nak bunyi pula bangsa lain, contohlah bangsa Mak Saleh kaya. Kenapa kita nak bertikai kan? Betul. Bagus, berkah Mak Saleh ni pandai. Kenapa Melayu tidak pandai ke? Itulah UMNO melahirkan Melayu yang cerdik pandai. Kaya raya bermula dengan UMNO. Tanpa rasuah. Mereka lah juga yang merosakkan perkara ini. Mereka. Sebab itu, PAS kena bertanggungjawab. Jika rosak Malaysia dengan agamanya, PAS kena bertanggungjawab. Kena bertanggungjawab lah. Betul. Kalau rosaknya akidah, PAS kena bertanggungjawab. Kalau rosak masyarakat dengan kemakmuran ini, PAS kena bertanggungjawab. Jawab di akhirat. Kalau tak dapat jawab di dunia, dia kena jawab di akhirat. Ni amaran. Sebab apa? Saya dapat lihat banyak perkara ni. Banyak sangat buat terakhir ni. Banyak sangatlah. Betul. Banyak perkara lah. Saya nak kupas satu-satu tak cukup. Betul. Tapi mereka ni tidak akan terlepas tu Tak kan? Ya, betul. Okey, saya alang-alang sebut ni kan. Saya pelik juga bila Dato' cakap orang luar datang ke tempat kan, cerita pula tempat sendiri tak jaga. Tapi saya nak tengok pandangan Dato'. Mereka ni dah sampai tak ada kerja sangat ke, ataupun dia orang tersepit untuk menghadapi PRU akan datang ke, atau bagaimana tu rasa? Dia sebenarnya PAS ni memang dia tak ada pendirian. Saya boleh cakap dia ni adalah macam konduktor lah lebih kurang. Konduktor bas kan. Tengok bas mana yang boleh dia masuk. Itu je. Itu dan saya tengok hari ni lah. Mutakhir ni tengok ada pergaduhan di antara parti mereka. Betul. Dia sebenarnya gaduh kuat. Tapi dia kadang-kadang tunjuk alim, bagus, saya okey. Padahal mereka ni adalah sedang bergaduh kuat. Tapi itu kita dapat lihat. Biarlah parti mereka itu bergaduh lantaklah. Betul. Tapi yang bagusnya kerajaan ni pun kita fokus. Kita straight to the line. Sentiasa buat kerja. Tengok kita punya kepimpinan yang amat berhormat tu saja buat kerja tanpa henti. Kan kita never stop. Tak pernah ada ending dalam pembangunan masyarakat ni dalam negeri Pahang. MB ni kita fikir hari-hari. Jumpa kita, Amda nak buat. Amda nak fikir apa masyarakat lagi keperluan. Apa benda lagi yang kita boleh tambah. Ini yang kita perlu buat. Dan tu macam yang Amat Berhormat Datuk Seri Daraja pun telah berkata, pembangkang kena profesional. Nah, contoh menegur tu cara betul, jangan buat fitnah. Betul. Itu yang paling penting. Ini kerjaan negeri Pahang kita committed. Kita buat kerja terus tanpa dakwa-dakwi lagi. Kita buat. Tapi kan ada orang buat contoh ni nak beritahu juga. Kita buat dia claim. Ini susah. Ini kaki klaim susah. Parti saya cakap terus kan boleh. Betul, sila lagi sekali. Parti PAS. Saya bercakap tu parti PAS dia sebut ulang. Kita buat dia klaim. Buat jalan semua sunnah kita bincang. Kita bawa usul ni kita susun. Lepas tu dia buat media bincang dia bawa handphone ketul. Beritahu terima kasih. Terima kasih je. Lepas tu tak beritahu kerajaan Malaysia Nasional. Terima kasih membawa jalan ni. Inilah perjuangan dia. Nak sebut bahasa kasar kan minta maaf lah. Iyalah betul lah. Sama sikit tu. Tapi sebab ni lah. Rakyat tertipu. Betul. Tertipu. Betul. Dulu ada lagu Tipah Tertipu. Hari ni rakyat tertipu. Rakyat tertipu ya. Rakyat tertipu. Nanti saya buat lagu tu. Boleh. Saya boleh buat insyaAllah. Ada satu kenyataan. YB PAS menyatakan kita mesti kembalikan kerajaan ini pada orang Islam. Yang saya rasa menimbulkan polemik, yang menimbulkan
Yang sangat saya rasa mungkin kita ada pandangan untuk saya terima kasih lah. Soalan ni sebenarnya sangat-sangat sensitif. Sebab di Pahang ni, ketua agama Islam adalah tuanku. Itu bahawa daripada kau bagi ni tuanku. Bila dia kata tu jadi khilaf. Ni saya cakap tadi khilaf. Ya. Kekeliruan masyarakat. Ya. Maksudnya kalau dia nak tukar tu nak tukar siapa? Kabinet Islam kita, MB kita melaksanakan. Betul. Ketua agama Islam kita di negeri Pahang ni kebal daripada kebaginda Tuanku Sultan. Adakah dia mengatakan perkara ini? Dia kena jawab. Ya juga salah cakap jawab. Jangan salah cakap. Walaupun dia menjurus, contohnya dia kata kabinet Islam tu kepada kerajaan Barisan Nasional, tapi statement tu salah. Kalau dia betulkan cara kaedah jawapan lain, lain. Sebab itu pada pandangan saya mereka kena balapan dada, minta maaf. Sebab apa? Yang memimpin, contoh kalau dia niat kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Raja Menteri Besar. Menteri Besar tu orang Melayu. Kan? Betul-betul takkanlah kau tak kenal Datuk Wan Sri Wan Rosdi. Takkanlah dia tak kenal. Takkan dia tak kenal ni. Yang bercakap tu ada surah. Betul. YB PAS ni sekampung dengan saya tu. Beda cuma takkan dia tak kenal pemimpin Islam ke pemimpin kafir. Dia tak kenal ke? Tak boleh beza kan? Tak boleh beza. Tengok sangat tu. Ini antara yang ni saya kata tadi, merosakkan masyarakat adalah mereka. Kita bawa net positif. Kena bawa ekonomi Pahang ke mana, produk apa Pahang ni kita nak naikkan. Itu bukan nak merosakkan kerajaan dunia. Ini antara yang saya nampak, ni antara isu sensitif. Sebab itu kita mengamalkan dipanggil fiqh al-watan. Fiqh al-watan ni lah untuk merancana, dan ketua agama kita lah tuanku. Betul ketua agama kita. Kita jangan berkalih. Sebab Sultan adalah yang paling tinggi dalam pentadbiran agama. Dan kemudiannya kita dalam kerajaan negeri ni kita buat dipanggil ukuran kita. Pentadbiran kita dipanggil maqasid syariah. Kita mengukur gerak kerja kita, pentadbiran kita ni segi kewangannya, segi pentadbiran apanya sekalipun. Kita akan mengukur mengenai maqasid syariah. Ini penting. Ni orang luar kena tahu. Kita kena bukannya caling-caling faham ni. Bukan dia ingat dia Islam sangat. Kalau asyik fitnah betul. Yang Islam tetap Islam, kita kiblat yang sama, Quran yang sama, syahadah yang sama, masjid yang sama, sejadah yang sama. Siapa yang bukan Islam, itu Allah saja yang tahu. Jangan kita menilainya. Masya-Allah. Takut saya. Allahu akbar. Buat khilaf Sabar. Satu lagi. Saya last. Aduh. Baru buka dimah kan? Baru buka dimah. Kita baru tadi rehearsal. Belum start lagi Baru rehearsal ni. Allah. Saya nak tolong bagi tahu mungkin rakyat-rakyat Pahang kita dekat luar ni. Kalau baru-baru ni kita tengok sidang dewan, especially sidang dewan lah. Bila diorang keluar, diorang punya statement keluar viral, maksudnya itu tak kena, kerajaan tak bagi bercakap. Ini tak. Cuba situasi sebenarnya Datuk kat dalam. Mereka ni memang betul lantang atau bagaimana kat dalam tu? Diorang polemik parti bangkang ni memang kuat. Allah. Dalam dewan seorang dua je bercakap. Seorang dua je. Yang lain duduk tengok je. Yang lain patut duduk luar je. Yalah. Persoalan mereka ni dia contoh yang baru ni kata satu hari lah apa semua. Tapi kalau nak bahas je. Mungkin sampai ke malam pun tak apa. Mungkin sampai besok. Itu bergantung dengan apa yang dia dibahaskan. Kita boleh buat usul dengan speaker ada. Yang berhormat Datuk speaker ada. Ya, awak nak bahas silakan. Speaker tanya senyap. Speaker dah bertanya dah. Ada. Speaker tanya. Boleh tengok dalam YouTube. Dia kata, okey, ada benda boleh dibahas. Tanda setuju semua. Lepas tu tak setuju, senyap. So, ini yang saya nak kata tu. Menipu yang kuat. Dalam dewan senyap, kata tak ada apa, semua setuju. Keluar, tak setuju pula. Kata benda ni. Luar dewan buat sidang media. Luar dewan buat sidang media pula. Ini nampaknya merosakkan saya kata ni. Dia PAS kena bertanggungjawab. Merosakkan masyarakat. Ini dia kena tanggung. Betul. Kena tanggung. Ini terbukti dalam sidang dewan. Betul. Cuba jangan ingat saya ni daripada tadi rambut basah rupanya kencing korang rupanya. Soalan. Ini tanya pasal bentuk. Bentung. Bentung. Kita dah Feda kita dah siap. Betul. Kita tanya pasal bentung pula. Feda panjang juga ya. Kejap lagi cerita pasal sikit lagi. Ya. Okey, Datuk lihat hubungan UMNO dengan rakan-rakan dalam kajian perpaduan di Bentong. Bagaimana Datuk beri penerangan kepada orang kita sendiri di sana, maksudnya AMDAP ni, orang tu sebut AMDAP. Orang kita yang tak tahu apa-apa ni, mereka kecil hati kadang-kadang. Tapi sekarang dah macam bersorak sendiri pula. AMDAP. Mantap. AMDAP mantap. Wow. Datuk kena bagi clear, Datuk bagi pencerahan kali ni, Datuk. Kita mungkin semua dah di luar sana dah
dah tahu mengenai bagaimana proses nak menubuhkan kerajaan. Betul. Kita nak beritahu bahawasanya kepimpinan waktu itu adalah di bawah Bersatu PAS ni menolak untuk tidak bersama dengan kita. Itu awal. Dia dah declare awal. Maksudnya dia tolak UMNO. Dia tolak kita. So dia tolak kita ni ibarat ialah kan, walaupun awet ni cun. UMNO ni awet cun. Awet cun Lelaki handsome. Betul. Nak tak nak pun dia melihat mengerti. Tapi akhirnya kita ni bercakap terbuka. Rela jadi pembangkang kalau korang tak nak. Tak apa, tidak ada masalah. Rela, kita dah ready. Kita terbuka. Betul. Tapi namun waktu itu, bila pertemuan, saya tak nak sebut secara panjang, akhirnya pertemuan tu dapat dirapatkan dalam kerajaan perpaduan yang dititahkan oleh Kebahaduli pada Baginda Tuanku Sultan waktu itu menjadi agung. Jadi agung dan tertumbuhnyalah kerajaan perpaduan atas dasar kepersepahaman bersepahaman di antara parti-parti yang ini. Mereka kerana dia orang menolak kehadiran UMNO dalam ni dan mereka bersetuju. Dan waktu itu dia ikut kursi bukan ikut jumlah. Allah. Ni ikut jumlah. Tak ikut jumlah. Okey, kita kat sekejap. Datuk cakap tadi mereka menolak. Menolak ataupun sebab dia orang dekat dia buat press conference baru ni tak di over. Dia tu nipu. Masih jatuh lagi menipu maksudnya. Sebab itu nipu. Sebab itu kita nak dengar biar daripada mulut orang yang betul. Contohnya yang pernah disiarkan oleh pihak RTM mungkin official beberapa official siapa yang beri statement iaitu Kebahaduli pada Baginda Tuanku Sultan yang beri statement clear, takkan dia dengar pada orang politik. Yang inilah yang sebenarnya kita dengar. Itu masyarakat di luar sana dengar statement iaitu dia panggil kalau terima berita dalam handphone kita guna konsep tabayun. Nyemak semula. Semak betul kalau ni statement parti ni semak Kebahaduli pada Baginda Tuanku dah bertitah dulu. Rupa mereka tak mahu, contoh. So ni yang berlaku. So daripada rentetan itu kita wujud di Bentong, alhamdulillah dipanggil kawasan putih. Betul. Wow. Saya nak beritahu kawasan putih. Sebab apa? Parlimen DAP. Kenal siapa ahli parlimen di Bentong? Saya ada buat wallpaper. Okey. Awak jangan menyak lah. Mak tengok. Masuknya kenal lah tu. Allah. Okey, ahli parlimen kita daripada parti DAP. Betul. Kemudiannya Don Bilot pun parti DAP. Kemudiannya kita ada Don Ketari parti DAP. Tiga tu DAP lah. Sebab memang percentage dia Chinese voters yang lebih di Bentong ni. Kemudiannya di Sabai, Don Sabai, kita ada MIC. Ada MIC. Cikgu Aru kita. Ini dia Iron Man jugalah. Hari-hari pusing sana, pusing sini lah di Sabai ni. Dan di Pelangai lah yang bersama anda. Pelangai hero. Hero Hindustan. Dan di Pelangai. So, saya dapat lihat semua perpaduan tu ada. Kita ada Cina, Melayu, India. Dan semuanya putih. Kerajaan perpaduan. Dan itulah harmoninya Bentong. Sebab itu banyak pembangunan yang pesat berada di Bentong sekarang. Hari ni ICRL-nya Pasapuri, Pahangku yang diumumkan Abang Mat Sri Raja. Tahu tak Pasapuri Pahangku tu berebut-rebut orang nak macam goreng pisang panas. Orang Kuala Lumpur. Orang Kuala Lumpur nak, orang ni nak cakap ini kita nak bagi. Ni MB pesan kat saya. Ini bagi anak Pahang tu. Anak utamakan. Saya nak bagus. Faham bos. Tengok. Ini yang bagusnya MB. Kuala Lumpur juga. Orang juga tapi Pahang first. Dia kata itu contoh. Tapi itu pembangunan. Kenapa? Kita ada perpaduan tu. Kita perbincangan kita dalam majlis, perbincangan kita dalam majlis daerah, kita ada kesepakatan bersama. So dah tak ada permusuhan. Dan ini melambangkan ini syiar Islam. Kita tidak ada pergaduhan, fitnah memfitnah, maki memaki, tak ada. Kita duduk bersama semeja hari ini alhamdulillah ada pembangunan. Sebab itu yang saya nak cakap tadi, yang dia orang selalu sebut UMDAP ni semua pembohongan. Dia orang buat. Yang sebenarnya UMNO bersama dengan Pakatan Harapan. Itu kena jelas. Saya masih lagi dalam kisah UMDAP ni, tapi saya ingat kita cerita sikit pasal Pasedap sikit. Pasedap ya? Pasedap. Sebab kalau kita lihat, saya lupa pula tahun ni, tapi kita lihat pada sejarah penubuhan kerajaan negeri Perak. Satu ketika dulu yang nanti calon daripada parti PAS, saya ingat Datuk Niza Jamaluddin. Itu calon parti PAS ketika itu sebagai Menteri Besar Perak. Betul. Dan kebanyakan saya ingat dalam 7 orang exco-nya adalah daripada DAP. Dan ada 2-3 orang daripada PKR.
ketika waktu itu. Dan kita boleh kata itu adalah satu contoh pas sudah. Pas sudah. Jadi untuk melihat comparison, kenapa dia boleh, kita tak boleh? Yang mungkin tentu ada naratif yang nak dia jumpa formula ke apa kan, cuba kongsi kan tu. Ini sebenarnya dia orang buat naratif. Dia ada storyboard. Dia buat storyboard politik. Sebab itu kita memandang contoh hari ni pakai baju ni. Kan, dia tak tahu saya ada baju yang dalam lagi. Contoh, baju singlet. Orang jangan sebut saya lelaki, tak pakai baju dalam, maksudnya baju dalam saya singlet. Contohnya. Kan, mungkin pakai jaket ada baju dalamnya. Sebab itu dia ni create persepsi. Persepsi yang sangat negatif. Dulu kalau kita diomokkan dengan pelbagai andaian yang YMDB lah, yang itu, yang begini. Sebab apa? It's a politik. Sebab itu rakyat semakin waktu itu dia terpengaruh. Sebab apa? Dia cerita tu, momentum tu ceritakan mengikut macam betul. Sedangkan perkara itu salah. Sebab itu rakyat kena bijak. Hari ini kita nak beritahu dengan masyarakat di luar sana, kena bijak, jangan ikut terus. Jangan melihat orang tu berserban besar ni, besar drum, tapi itu amalan. Tak semestinya. Dan mungkin kalau di Arab tak perlu serban besar, biasa je. Itu cukup, tapi dia imam besar Mekah contohnya. So benda ni lebih pandukan ilmu masing-masing. Sebab itu kita jangan menidakkan hukum akam agama ni, kita jangan menidakkan. Sebab itu persepsi mereka ni dia buat supaya orang percaya kepada dia. Ini sepolitik. Sebab itu dalam UMNO pula, Barisan Nasional, kita ni buat kerja. Kita tak sempat nak buat fitnah orang sana, orang sini. Tak sempat. Tak sempat. Sebab apa? Hari-hari nak fikir pasal rakyat. Hari-hari nak fikir pasal makanan, makan untuk rakyat. Kenyang ke tidak, lapar ke tidak. Hari-hari duk fikir rumah rakyat bocor ke tidak, duduk ni tiles ke, ada kapet ke tidak. Itu orang UMNO. Dia panggil orang UMNO. Ini bezanya orang UMNO dengan orang PAS ataupun orang-orang yang parti lain ni, parti bangkang ni. Sebab itu perbezaan ini yang kita fikir, contoh macam di Perak itu. Kenapa mereka boleh buat? Kenapa orang boleh buat? Sebab ini masyarakat kita ni, sebab itu dia telah pun ditipu. Sebab itu saya beritahu, kena masyarakat kena faham yang realiti dan juga fantasi. Sebab itu realiti hari ni Kerajaan Barisan Nasional dah bangunkan pelbagai macam-macam. Hari ni pun kita boleh duduk tengok ada aircon. Pilih pula aircon sejuk ke panas, contoh di luar sana lah. Contoh nak makan apa pun kita boleh fikir. Berbeza dengan negara-negara yang lain. Susah kalau kita lihat negara-negara jiran kita ada. Dan kita bersama dengan jiran ada yang bagus. Ada yang negara jiran yang agak-agak memang agak tidak bagus. Ini yang kita kena fikir. Sebab itu kita perlu mempertahankan. Kita dah buat lama dah ni, berpuluhan tahun. 68 dah 70 tahun kita bersama dan selepas merdeka ni, Barisan Nasional dah buat macam-macam. Dan sejarah dah membuktikan bahawa kita mampu melaksanakan, dan kita pernah jadi the tiger, ASEAN tiger. Kita bawa ekonomi bagus, pembangunan bagus, mentaliti bagus, disiplin bagus. Di Malaysia hari ni bagaimana nak mengecapi balik semula titik-titik sejarah yang sangat-sangat memberikan kecemerlangan negara. Bagaimana kita nak ulang? Sebab itu rakyat kena memilih dengan betul. Pastikan orang yang betul untuk memilih. Bukan sekadar cakap. Cakap ni semua orang boleh cakap. Aku nak makan tapi sampai sudah tak masak nasi, tak boleh makan juga. Sebab itu kena yang bercakap, kena betul mereka buat benda yang sama. Itu antara ni lah. InsyaAllah. Kita tadi Pelda dah pergi. Bentong dah pergi. Sikit politik dah pergi. Dah belasah, saya ingat dah hangus dah. Hangus Usahawan tak lagi. Usahawan tak lagi? Kita pergi usahawan dulu, lepas tu kita pergi Pelangai. Tapi usahawan ni kat Pelangai pun banyak pun. Kita pasal usahawan-usahawan. Alhamdulillah. Usahawan apa usaha-usaha yang selain daripada Pelda kena diamanahkan untuk menjaga portfolio usahawan. So alhamdulillah kerajaan negeri telah membentukkan lebih kurang 5 juta ringgit. Memang jarang berlaku. Hari ni tahun lepas kita bincang-bincang, hari tahun ni kita dapat 5 juta. Dan itulah wujudnya. Kita ada pembangunan produk. Bersama dengan SIRIM, kita bersama dengan hari ini kita ada bersama dengan Matrade. Kita nak membawa produk-produk usaha ni keluar negara. Saya tahun lepas kita bawa 11 usahawan daripada campur Pelda dan juga tu termasuk usahawan-usahawan negeri Pahang, kita bawa sampai ke Dubai. Ada usahawan Pelangai. Ada usahawan Pelangai sampai ke Dubai. Sebab apa? Nak mempromosikan produk negeri Pahang sampai ke luar negara. Sampai tahap itu. Sebab itu yang Mak Berhormat Datuk Seri Raja juga yang memikirkan bagaimana untuk membantu lagi usahawan. Usahawan ni ada banyak. Tier 1, Tier 2, Tier 3. Maksudnya
orang yang baru berniaga, orang yang sedang berniaga dan juga export ready. Yep. So kalau yang export ready ni dah ada satu tim yang akan membangunkan mereka ni, nak bawa mereka ni ke mana. Tahun ni kita ada Mihas Shanghai contohnya. Mihas Shanghai. Kita ada tapi Mihas Kuala Lumpur dan bawa ke Mihas Shanghai. Dan tahun ni juga kita ada event dipanggil Carnival Pahang First. Carnival Pahang First Roadshow. Itu pun ada usaha-usaha yang akan start kita bimbing secara profesional sikit lah. Yang sekarang sudah ada okey. Tinggal kita upgrade sikit skill dia, dari segi pembangunan produk dia, pembungkusan, penjenamaan dia, segalanya, integrasi dan juga apa pun ingredient dalam ni kita nak bangunkan secara profesional. Ini antara anjakan pembangunan usahawan yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri atas arahan daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Raja Menteri Besar, nak melihat pencapaian usahawan ni bukan saja berada di tahap yang biasa, kita nak luar biasa pada hari ni. Kita nak luar biasa. Jangan yang biasa-biasa ni. Biasa-biasa alhamdulillah. Macam ulang balik kita bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Tapi sampai tahap begitu sekali Kerajaan IPA ni. Ya. Sampai tahap itu kita ada usahawan kek. Dia nak kumpulkan lebih kurang 25,000 kek dia tu. Usahawan kek kita ada 25,000. Bayangkan saya kat mana usahawan kek ni. Punyalah banyak. Contoh, kita ada usahawan herba yang memang salah satu contoh saya nak beritahu. Ini satu perniagaan yang laris sebenarnya. Package selepas bersalin. Rumah dah bersalin. Ada rumah tidak? Banyak kali bersalin. Ada rumah ke tidak? Ada. Contoh. Yang baru belum lagi lah. Muka macam ingat dah jauh tak ada ingat perasan. Desain pun penting. Mengaku tak mengaku tadi. Tak berani. Datuk tanya tak berani. Contoh package lepas bersalin. Saya jumpa lebih kurang dalam 12 orang yang pergi ke Mihas Kuala Lumpur, Mihas Melaka, segalanya dia pergi. Package lepas bersalin boleh jual. Sebab setiap hari akan ada ibu akan bersalin. Betul. Dan package ni boleh jual sampai ke tahap yang sangat memberansangkan. Harga dia, kos yang mungkin agak reasonable cost, tapi package salin ni yang pilih apa semua tu? Ya, ada pilis, ada bengkung, ada ubat, ada buat baby. Dia komersial dah. Packaging yang cantik dan semua wanita pun nak ingin menjadi cantik. Betul. Termasuk suami dia nak jadi handsome. Dia akan pakai. Bukan awak lah, mungkin orang lain. Suami pakai baru boleh ni. Macam nak kena pakai baru ni. Dah buat packaging. Packaging yang baru dalam konsep tersebut mereka akan berilah tunjuk semuanya. Dan semua ni Kerajaan Pahang pantau semua, ajar semua. Pantau dan juga bantu dan juga kita upgrade usahawan ini. Sampai macam tu tahap. Kita nak bangun usaha bukannya ini bukan kerja yang kata pun kerja sekadar buat lepas tak. Kita buat biar betul-betul bagi dia nampak merasai bahawa Kerajaan Negeri nak bantu mereka ni secara total, secara dinamik, dan kita boleh angkat mereka sampai ke peringkat international. Itu antara yang satu nama yang Kerajaan Pahang dah pantau, dah tolong. Hari ni dia memang boom perniagaan dia. Apa salah satu produk ni? Kita banyak. Salah satu yang kalau biasa makan jaman tori. Itu kita packaging yang kita bangunkan. Itu dipanggil picnic cake bakery. Pun itu salah satu yang kita nampak baguslah. Kita dalam usaha-usaha yang kita buat ni, usahawan tadilah, usahawan yang saya nampak tertarik ni usahawan lepas bersalin tadi. Lepas bersalin Lepas kita keperluan dia pun memang maksudnya belum ada lagi lah, belum ada lagi tu yang usahawan bersalin ni. Dia dah ada. Tinggal kita upgrade. Kita upgrade lah untuk mereka. Kalau yang tengok ni usahawan, dia kata macam peluang ni. Adakah mereka ni masih berpeluang untuk menyertai? Masih berpeluang menyertai. Laman web kita ada SMU, Kerajaan Negeri Pahang ada SMU, www.smu. Layari laman web tersebut. Terus masuk, kita ada banyak perkara-perkara yang baik. Editor lagi. Jangan malas sangat tulis apa yang Datuk cakap kat bawah supaya dapat informasi dengan baik. Kalau tak ada tengok TikTok saya lah. YB Feda tengok apa benda dia nak. Kita boleh berinteraksi mungkin. Boleh tambah lagi. Dan apa yang kita buat tu boleh follow. Apa yang penting dia masuk Kerajaan Negeri Pahang punya website, masuk SMU punya website. InsyaAllah banyak perkara-perkara yang baik. Kita tengoklah laman web yang baik-baik. Tengok pergi tenah je buat apa. Betul. Betul. Nampaknya betul. Makin panas dah. Sudah makin panas tadi. Okey, kita dah cakap ada soalan je. Ada. Ujung dah ni. Sebenarnya kita kena Datuk ada meeting lagi. Ada seminar ni. Kita sebenarnya kita nak beritahu Datuk. Tapi meeting kita nanti nasi goreng chicken chop tau. Kita nak beritahu Datuk kalau dia tak cepat. Kalau dia tak sebut pelangai orang marah. Asal saya daripada pelangai. Tanpa pelangai. So Datuk sebagai yang telah diberi amanah betul. Rakyat di pelangai
selaku wakil rakyat. Ya. Sejak dipilih dalam PRK hingga sekarang. Jadi mungkin Datuk nak berkongsi apa yang telah Datuk lakukan. Ini yang membawa perubahan mungkin dari segi fizikalnya ataupun mungkin dari segi kemasyarakatannya. Mungkin Datuk nak kongsi dengan kita. Mungkin ada lampu jalan dah banyak sekarang. Sebelum Datuk jawab, saya tolong bagi clear. Saya bagi ingat sikit tu dengan Datuk. Isu baru ni yang daripada tempat lain datang cakap tempat lain ni. Ada satu video Datuk saya tengok. Dia cerita ini tak ada. Datuk kasih satu bungkus tapau semua. Lampu. Apa lama apa tu lagi dia? Dataran Perangai. Tengah settle. Hujan sampai dulu, banjir sampai dulu. Bukan kau YB, dia YB channel di situ. Ayat lagi tu masuk saya tengok video tu. Ayat tengok dia tu bagi tahu. Aku tak nak dengar kau cerita, aku dengar YB. Dia ni kena tengok TikTok betul lah tu. Betul sebab betul. Jauh sikit kenapa bagi kan? Potong. Okey. Tapi Alhamdulillah because ini sebab ini ialah doa kepada rakan-rakan, doa daripada kepimpinan yang terdahulu. Alhamdulillah. Saya dapat lihat bahawasanya satunya yang paling saya terasa adalah selepas saja kemenangan. Alhamdulillah Allah telah mentakdirkan iaitu apabila kita berbincang-bincang termasuk dengan Ketua Pemda Negeri, berbincang dengan Datuk D.O Pahang, termasuk Datuk D.O Bentong dan termasuk juga ahli majlis negeri dan juga ahli majlis Bentong. Alhamdulillah kelulusan daripada kerajaan bahawanya untuk meluluskan semua masjid-masjid di Dun Pelangai. Alhamdulillah. Allah, saya rasa itu antara perkara yang pertama. Dia kata tak Islam lagi kita faham ni tu. Dia datang ke masjid hari ni. Dulu saya tak nak sebut lokasi mana masjid tu. Siapa yang nak datang dulu mungkin kayu. Hari ni ya Allah, sangat cantik masjid tersebut. Sangat cantik. Dan termasuk masjid di Federal sendiri. Dulu tak ada kipas. Kita pasang aircon. Hari ni dah ada kipas helikopter. Contoh, orang kampung datang, wow, apa ni? Kipas helikopter ni bawa ni. Helikopter tak ada lah, tapi nak bagi orang pucuk. Sejuk. So maksudnya bukan saja aircon, kesan. Maksudnya 12 masjid di Dun Pelangai. Alhamdulillah Allah bagi. Untuk jangkauan pasang ada 60 80. Lebih kurang. Kalau tidak terangkat nanti kan. Dengan masjid-masjid terangkat. Sebab itu kita selesaikan masjid dulu. Itu asas pertama gerak kerja saya. Maksudnya kalau dia nak bertikai kalau kita Islam, kau tengok. Kau pergi semayang masjid ni. Rajin lah ronda kau seorang. Lalu tu kemudiannya apa proses yang kita buat? Kita wujudkan di Sempang Pelangai sendiri. Sempang Pelangai kita wujudkan satu lagi. Panduan itu gerai atau kedai. Kedai yang bertahap baru. Daripada pihak ahli majlis, daripada majlis pemedaran. Kita tahap baru dan kita nak letakkan Pelangai Street. Pelangai Street ni ibarat anak-anak muda akan meniaga. Meniaga di situ, itu pot anak muda. Kita bagi dataran Pelangai. Komplit tu, dataran Pelangai, komplit package dia dengan sekolah tu. Betul tu depan sekolah kamu. Depan sekolah kamu tu dah siap, dah hampir nak dekat siap. Hampir nak dekat siap tu. Kalau siap kita akan buat broadcast live di sana. Di sana. Kita buat kita angkat bangunan ni pergi ke sana nanti insya-Allah. Bangunan. Itu dataran Pelangai. Kita ada satu lagi dataran Telemong dan kita ada dataran Cemomoy. Kita ada 3 dataran. Banyak. Dan kita ada pasar-pasar yang telah pun kita naik taraf. Di segi infra, jalan, termasuk lampu jalan. Lampu jalan dah terang. Dulu gelap kawasan tu. Hari ni alhamdulillah orang boleh berjalan kaki sebab apa? Terang. Betul. Dulu nak masuk bukanlah tak terang. Tapi tidak mencukupi. Hari ni kita terangkan yang mana tidak berapa terang. Itu yang pentingnya. Dan kita lihat banjir dahulu. Dah repair. Betul. Ada orang datang, dia ambil drone, dia kata, wah ni buat apa? Rupanya kita repair yang mana yang tersekat air, yang mana yang ada diblok oleh kelapa sawit, semua alhamdulillah di repair semua seluruh infra yang berlaku di Pelangai. Ini pembaharuan ni tak boleh nafikan. Pembangunan ni tak boleh nafikan sebab itu benda nampak di depan mata. Betul. Sebab itu kita harapkan orang Pelangai ni, orang Bentong tengok dulu. Dengar dulu dan juga apabila dengar orang tu bercakap, cek dulu dekat lapangan. Betul tidak? Contohnya yang YB tadi dah datang ke Pelangai duk cerita jumpa orang UMNO, dia beritahu lah ni Amdad lah salah ni lah salah tu. Tapi dia tak fikir apa benda yang kita buat untuk kebajikan rakyat. Dia tak nak cerita benda yang positif. Dia cerita semua fitnah. Semua itulah ni kerajaan negeri ni liberal lah. Kerajaan negeri ni bersama dengan DAP lah. Tapi apabila orang orang kafir baca
Al-Quran dah mula dah. Diam. Ada yang diam je. Buat dia. Sebab apa dia tahu dia salah. Cuba kononnya dia tidak berapa benar. Dia takkan dia orang PAS ni tak ada selalu je benar pun. Banyak menipu dia. Contohlah, bukan orang PAS sini, mungkin orang PAS tempat lain. Negara lain nak lepas kan. Yang bersati pula kan. Jangan tengah sati pula. Tengah koyak pula. Jangan koyak. Tapi balik kita Datuk kata tabayun maksudnya. Tabayun. Semak, lepas tu di Pelangai alhamdulillah pembangunan dan disokong oleh seluruh kepimpinan masyarakat Pelangai. Dari segi tompatnya, ketucangannya, fungsi-fungsi masjidnya menyokong. Apa benda yang kita buat ni laksanakan satu persatu, alhamdulillah. Pembaharuan inilah yang dinantikan oleh orang Pelangai. Betul. Nampak jaga dengan Datuk rasa macam kita duduk 3 hari tak apa kat sini. Sebenarnya masa mencemburui. Bukan cemburu lagi dah, dia jealous sangat. Kan? Jadi mungkin Datuk nak kongsi duit ke apa? Maksudnya udah hujung-hujung ni bagi tahu lah kan. Mungkin harapan Datuk harapan. Betul. Untuk anak muda kita ni, Gen Z ni yang penting ya. Generasi baru yang mungkin umur 18 lagi kan. Umur 18 tahun ni Datuk sebagai orang lama. Okey, pertamanya saya nak beritahu kepada anak-anak generasi baru ataupun pengundi-pengundi baru ataupun Gen Z ni kan, bahawasanya setiap perkara ini perlu dinilai dengan teliti, jangan ambil sembrono, sebab perkara kalau kita dah buat silap nanti dia akan berlaku kesilapan tu. Kita tak nak silap ni tidak berlaku lagi. Kesilapan yang lama tinggalkan, kita buka buku baru, bermaksudnya hari ini pilihlah. Masuk kerajaan negeri Pahang dah buat yang terbaik dah. Kita tidak mahu pembangunan dan juga pembangunan ekonomi terhenti. Dan ini untuk masa depan adik-adik semua dan mungkin masa depan seluruh rakyat negeri Pahang, bahawasanya inilah kerajaan yang sedang pun buat yang lebih baik dah. Dah sangat baik kerana keseluruh bantuan contohnya apa ke infranya telah pun dilaksanakan dengan lebih baik. Dan saya nak ulang beritahu bahawasanya apa yang kita laksanakan hari ini melalui konsep maqasid syariah ini, ukuran kita melaksanakan hukum dan juga hakam di negeri Pahang ini cukup jelas. Kita ada panduan yang cukup jelas dan dipantau oleh seluruh agensi termasuk agensi agama Islam yang bersama dengan kerajaan negeri Pahang. Kita melaksanakan mengikut apa yang telah pun diteraskan oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang ini yang kita telah pun selarikan apa yang kita laksanakan. Jangan risau mengenai orang kata tak Islam lah mana. Itu adalah penipuan belaka. So bermaksudnya kali ini jihad kita adalah untuk memerangi fitnah ini. Dan salah satu contoh antara salah satu yang pihak FEDA, pihak kami di Sekretariat Muafakat FEDA sedang memperjuangkan ialah FEDA bersih dadah dia panggil. Kita nak tengah memperjuangkan ni pun atas titah daripada kebaginda tuanku bahawasanya FEDA ni adalah salah satu penyumbang kepada penagih dadah yang agak tinggi. Kerusingan kebimbangan oleh pada kebaginda tuanku ni sangat prihatin kepada masyarakat FEDA, menjunjung kasih pada tuanku kerana perkara ini amat penting untuk rakyat FEDA mengenal pasti, membantu untuk kita mementeras dadah. Bukan saja penagih, malah kita nak cari siapa tokan dia, siapa yang menjual tersebut. Jerung tu tangkap ya. Kita nak sampai ke tahap tu lah. Nasib tangkap penagih ni kesian. Bila-bila kita nak tangkap yang orang yang menjual tersebut. Tak ada jual, tak ada beli. Ni antara tak ada supply, tak dapat demand kan. Betul. So itu antara yang kita berpesan agar dapatlah mempertahankan hari ini kerajaan yang sudah ada ni. Saya rasa ni dah molek sangat dah. Betul. Dan banyak benda-benda, ada sikit banyak tu kita boleh berbincang. Boleh mengenal pasti yang benda yang boleh kita tambahkan lagi. InsyaAllah perkara yang baik dah ada dah pun. Benda yang baik kita kena pertahankan. Betul. Benda yang bagus kita kena murnikan. Dan benda yang lembut ini kita perlu memperkasakan. InsyaAllah saya yakin dan percaya bahawasanya apa hasrat pada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dajjal Menteri Besar, juga hasrat daripada kepimpinan negeri, hasrat kepada seluruh rakyat Pahang ni, saya yakin dan percaya mestilah bersama dengan kerajaan yang sedia ada pada hari ini, insyaAllah. InsyaAllah. Sampai ke padu bila penutup Datuk lagi memang padu. Soft landing. Soft landing. Kita sebenarnya terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Amiza yang sudi datang ke studio kita. Betul. Dan tentu sekali kita nak minta semua yang dapat menonton siaran ni kali sembang kali ni supaya pertama subscribe. Dia orang ni takut rally dengan Datuk bercakap, lupa nak tekan butang loceng.
subscribe kita punya saluran YouTube. Dan kita juga akan siarkan kita akan adingan-adingan menarik. Supaya korang tak letih nak dengar. Di TikTok. Kita ambil yang Datuk punya padu-padu tadi tu, kita hantar kat TikTok. TikTok apa nama? Kalis Sembang juga. Kalis Sembang. Dan sebenarnya kenapa promote lah sikit Datuk Amizam punya TikTok ni. Datuk ada berapa yang official untuk TikTok? Yang official TikTok ialah YB Feda. YB Feda yang official official. Yang personal punya tu lah. Page itu yang personal tu official lah. So yang page Amizam Abu Adam. Itu dua tu yang memang satu laporan, satu is a program yang kita buat. Dan insyaAllah kita akan buat live. Dah lebih pun dia punya follower dah lebih pun, tapi saya belum bersedia siaga untuk buat live. Nanti kan akan datang. Kita akan buat live. Kita akan panggil mereka duduk dalam dapur kita. Dahsyat. Okey, terima kasih banyak kerana sudi luangkan masa bersama kita. Kami daripada Kalis Sembang mendoakan Datuk jangan pernah letih, jangan pernah jemu untuk terus membantu rakyat negeri Pahang ini. Jangan serik. Penting sekali jangan serik datang Kalis Sembang tu. Ya, terima kasih banyak. Dia malah kalau ada roti canai. Ada rasa. Kak Bos ada apa tadi masak belakang? Kambing panggang seekor. Okey, itu kambing cerita lain. Kalau nak dapat info-info kerajaan negeri Pahang di mana di Romeo? Kita layari Facebook Pahangku. Pahang ni dia. Nampak. Sebab tu kata kena masuk kerja selalu. Good morning. Untuk dapatkan informasi tentang politik, Pahangku Media. Kalau sebagai anak Pahang nak menang duit macam mana? Sertai karya anak Pahang. Wow, betul-betul hafal skrip lah. Karya anak Pahang boleh hantar skrip apa saja mengikut tema yang disediakan setiap bulan. Jadi boleh search di Karya Anak Pahang. Anda berpeluang memenangi RM200 dan percutian ke London selama 3 hari 2 malam. Tadi itu tak belum lagi, baru RM200 lagi. Tengoklah belanjawan tu, tengok ada up sikit insya-Allah. Siapa-siapa boleh menang? Okey. Ikut tema dan syarat-syarat dalam Karya Anak Pahang. Karya Anak Pahang. Editor tolong edit sikit. Edit jangan malas sangat editor. Okey, alright. Terima kasih kepada penonton-penonton Kalis Sembang. Jumpa lagi next episode. Datuk, Pahang apa tu? Pahang First. Assalamualaikum. Bye-bye. Kalis Sembang in the house, y'all. Kalis Sembang, Kalis Sembang.